Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dalam kitabnya Hayatus Sahabah tentang kisah sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Setiap umat memiliki seorang yang dipercayai, dan orang yang dipercayai dalam umat ini ialah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kata Nabi Muhammad SAW, dia merupakan seorang yang berwajah kacak, tampan, elok dipandang, ramping, tegap dan kecil pipinya. Setiap mata senang memandangnya, tunduk setiap jiwa yang berjumpa dengannya serta menenteramkan hati. Dia juga seorang yang lemah lembut dalam pergaulan, tawaduk dan pemalu. Akan tetapi, jika mengerjakan dan menekuni sesuatu, dia menyelesaikannya seolah-olah bagaikan singa yang sedang menerkam. Dia bagaikan mata pedang berkilau dan tajam. Dia adalah orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Dialah Amir bin Abdullah ibnu Jarrah al-Fihri al-Quraisy, atau lebih dikenali dengan nama Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata tentangnya, 3 orang Quraisy yang bermuka cerah, berakhlak mulia, pemalu. Jika mereka berbicara denganmu, tidak pernah membohongimu. Jika engkau bercakap-cakap dengan mereka, tidak pernah membohongimu. Mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Abu Ubaidah termasuk yang pertama memeluk Islam. Dia memeluk Islam sehari selepas Abu Bakar memeluk Islam. Dia memeluk Islam kerana Abu Bakar. Dia bersama Abdul Rahman bin Auf, Utsman bin Maz'un dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislaman mereka di hadapan baginda. Mereka merupakan tonggak utama penyebaran syiar Islam. Abu Ubaidah turut merasakan pahitnya penderitaan, kesempitan, bahaya serta kepedihan kaum muslimin di Mekah sejak awal hingga akhir. Namun dia tabah terhadap pelbagai cubaan serta sangat yakin kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap tindakannya. Begitupun cubaan yang menimpa Abu Ubaidah dalam perang Badar melebihi penderitaan yang diperhitungkan setiap orang. Abu Ubaidah berangkat menuju Badar bersama tentera lainnya bagaikan seorang yang tidak pernah berasa takut. Dia digeruni oleh kaum musyrik. Dia berjalan seperti seorang yang tidak takut mati. Dia diawasi oleh askar Quraisy. Mereka berusaha mengelak daripadanya setiap kali bertemu dengannya. Akan tetapi ada seorang lelaki antara mereka yang berani bertemu dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah selalu menjauhinya dan menghindari bertemu dengannya. Lelaki itu bernafsu sekali untuk menyerang, sedangkan Abu Ubaidah selalu menghindar. Tiba-tiba lelaki itu menyekat langkah Abu Ubaidah, berdiri di hadapannya kerana tidak senang melihat sikap seperti itu. Abu Ubaidah menebas kepalanya dengan pedang hingga lelaki itu tersungkur rebah di hadapannya. Lelaki yang tersungkur rebah itu ialah Abdullah ibnu Jarrah, bapa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tidak membunuh bapanya sendiri, melainkan hanya membunuh kemusyrikan yang ada pada diri bapanya itu. Lalu Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran menjelaskan tentang kejadian Abu Ubaidah dengan bapanya itu. Allah SWT berfirman yang bermaksud, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling kekasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya ke mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpah rahmatnya. Mereka itulah penyokong Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya penyokong Allah itulah golongan yang beruntung. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Muhammad bin Ja'far menceritakan bahawa suatu hari datang
tetamu daripada kaum Ansar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abi Al-Qasim, utuskanlah bersama kami seorang sahabatmu yang kau redai bagi kami untuk memutuskan suatu perkara antara kami tentang harta yang kami perselisihkan antara kami kerana kami percaya kepada kalian kaum muslimin." Rasulullah SAW berkata, "Datanglah kepadaku pada petang hari, aku akan mengutus bersama kalian seorang yang paling dipercayai." Umar Ibn Al-Khattab berkata, "Lalu aku segera berangkat solat zuhur. Sesungguhnya aku sangat berharap orang yang disebut Nabi itu adalah aku." Ketika kami telah selesai solat bersama Rasulullah SAW, baginda menoleh pandangan kepadaku hingga baginda melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lalu baginda memanggilnya dan berkata, "Pergilah bersama mereka, putuskanlah perkara yang mereka diperselisihkan dengan kebenaran." Abu Ubaidah bukan sahaja seorang yang dipercayai tetapi juga memiliki kekuatan untuk memegang amanah. Kekuatan tersebut telah terbentuk dalam pelbagai urusan. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menikah kafilah Quraisy. Baginda melantik Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin mereka. Rasulullah SAW membekalkan mereka dengan sekantung kurma yang tidak pernah didapatkan seorang pun. Abu Ubaidah membahagikan satu biji kurma kepada setiap tenteranya pada setiap hari. Mereka menghisapkannya seperti seorang bayi menghisap susu ibu. Kemudian mereka minum air dan makanan itu cukup sampai malam harinya. Dalam perang Uhud, gigi Rasulullah SAW patah dan dahi baginda terluka. Dua lingkaran baju besinya melekat pada bahagian atas pipinya. Lalu Abu Bakar menemui baginda untuk melepaskan dari bahagian atas pipi baginda. Abu Ubaidah berkata kepadanya, "Tinggalkanlah, biar aku yang melakukannya." Abu Bakar pun meninggalkannya. Abu Ubaidah khawatir apabila dia melepaskan dengan tangannya, maka itu akan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Lalu dia pun menggigit besi yang pertama dengan gigi gerahamnya. Dia berhasil melepaskan tetapi gigi gerahamnya pula turut tercabut. Kemudian dia menggigit yang kedua dengan gerahamnya yang lain. Dia berjaya melepaskannya tetapi gerahamnya yang kedua juga tercabut. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah adalah sebaik-baik orang yang kedua gerahamnya tercabut. Abu Ubaidah selalu ikut dalam setiap perang yang disertai Nabi Muhammad SAW sejak dia memeluk Islam hingga Nabi wafat. Pada hari Tasakifah, iaitu hari pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Bukalah tanganmu, aku akan membai'ahmu sebagai khalifah kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, setiap umat memiliki orang yang dipercayai dan Abu Ubaidah adalah orang yang paling dipercayai dalam umat ini." Abu Ubaidah berkata, "Aku tidak akan melangkahi orang yang diperintahkan Nabi untuk mengimami kita dalam solat." Lalu dia mengimami kita sampai dia wafat. Setelah itu, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Abu Bakar adalah penasihat paling baik tentang kebenaran kepada Abu Bakar. Dia penolong yang mulia dalam kebenaran. Dalam tempoh waktu kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khattab, Abu Bakar selalu mentaati mereka, tidak menyalahi urusan mereka kecuali hanya sekali. Urusan apakah yang tidak disetujui oleh Abu Ubaidah terhadap keputusan khalifah kaum muslimin. Perkara itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di daerah Syam untuk memimpin angkatan tentera yang memperoleh kemenangan demi kemenangan, hingga Allah mengizinkan mampu menakluki seluruh daerah Syam, bahkan sampai sungai Yufrat di sebelah timur dan Asia Kecil di sebelah selatan. Ketika itu daerah Syam tersebar wabak penyakit taun yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Lalu Umar Ibn Al-Khattab mengutuskan utusan untuk membawa sepucuk surat menemui Abu Ubaidah. Berikut isu surat tersebut, "Sungguh aku sangat memerlukan engkau. Jika surat ini sampai ke tanganmu pada malam hari, aku mohon agar engkau datang menemuiku sebelum subuh," iaitu sebelum pagi hari. "Jika surat ini tiba pada tengah hari, berangkatlah menemuiku sebelum petang hari."
Ketika Abu Ubaidah menerima surah Al-Faruq, dia berkata, aku memahami keperluan Amirul Mukminin terhadap diriku. Dia inginkan agar aku selamat daripada penyakit itu. Lalu dia pun membalas surah Al-Faruq, wahai Amirul Mukminin, aku memahami keperluanmu terhadap diriku. Aku adalah sebahagian daripada tentera kaum muslimin. Aku tidak ingin lari daripada apa yang menimpa mereka. Jika surah ini sampai ke tanganmu, batalkanlah hasratmu itu. Izinkanlah aku tetap tinggal di sini. Ketika Umar membaca surah itu, dia menangis hingga bercucuran air matanya. Orang yang ada di sekitarnya bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah telah meninggal dunia? Umar menjawab, tidak, tetapi kematian itu semakin dekat dengannya. Kebimbangan Al-Faruq itu akhirnya terbukti. Tidak lama setelah itu, Abu Ubaidah meninggal dunia kerana menderita sakit taun. Sebelum itu, dia berwasiat dengan para prajuritnya, aku berwasiat kepada kalian, jika kalian ditimpa penyakit itu, sentiasalah dalam kebenaran. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikanlah ibadah haji dan umrah. Nasihatilah para pemimpin kalian, janganlah kalian menipu mereka, janganlah dunia melalaikan kalian. Sesungguhnya jika seorang dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun, kematian pasti akan menemuinya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian kepada setiap Bani Adam. Mereka semua akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia menoleh kepada Muaz bin Jabal dan berkata, ya Muaz, solatlah bersama orang ramai. Tidak lama setelah itu, rohnya yang suci berpisah daripada jasadnya. Lalu Muaz berdiri dan berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sedang sedih. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang lapang dadanya, jauh daripada keburukan dan dengki, sangat cinta kepada akhirat, sungguh menasihati orang, maka kasihilah dia dan Allah akan merahmati kalian. Itu sedikit sebanyak tentang tajuk Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Assalamualaikum.